Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya penulis blog Mahaguru 58, Zainal Abidin, sedang berada di Ampang Jaya, di IPD Ampang Jaya. Bersama saya adalah ACP Abdul Jalil. Assalamualaikum tuan. Saya di sini untuk mendapatkan perkabaran. Saya ada dengar bahawa satu anggota trafik telah dilanggar dan langgar lari, dan sampai sekarang tak ada reaksi daripada orang awam. Macam mana pendapat? Untuk makluman para hadirin, memang benar mengikut saudara Zainal, terdapat seorang anggota saya bernama Kopral Khalid yang telah dilanggar lari semasa dalam tugas, balik bertugas dan masih beruniform pada lebih kurang bulan April tahun 2009 tahun lepas. Langgar lari dan beliau sehingga sekarang masih dalam keadaan koma dan telah mendapat rawatan di Hospital Besar Kuala Lumpur dan telah dicadangkan oleh pihak hospital untuk dibawa balik ke rumah bagi memulihkan ingatan dia. Jadi di sini ingin saya tekankan, kemalangan memang telah berlaku, memang kita tidak boleh elakkan, tapi yang amat menyedihkan, seorang anggota polis saya yang beruniform yang telah dilanggar dan bergelimpangan di situ selama 1 jam tanpa mendapat bantuan daripada orang ramai. Dan doktor mengatakan jika Kopral Khalid saya diberi bantuan awal, dibawa ke hospital, kemungkinan boleh diselamatkan. Contohnya daya ingatannya boleh dipulihkan secepat mungkin, tapi disebabkan bergelimpangan di situ selama sejam, terbiar selama sejam, dan mungkin akibat bergegaran-gegaran di otak menyebabkan ingatan beliau lumpuh dan keadaan fizikal beliau pun tidak seperti sedia kala. Dan anggota ini terlantar buat masa ini di rumah Barrack Quarters Polis di Ulu Kelang, dan sehingga sekarang masih mendapat bantuan daripada pasukan polis dan kurang mendapat perhatian daripada masyarakat setempat. Dan yang kita ingin maklumkan, kita merasakan yang jasa seorang anggota polis ini kepada masyarakat tidak dihargai oleh mereka-mereka di luar, kerana anggota saya ini bertugas sehingga lewat malam dan pulang beruniform pukul 3 pagi menaiki motor dan telah dilanggar lari oleh orang sehingga sekarang masih bebas dan tidak mendapat bantuan selama sejam. Kejadian ini berlaku di hadapan bengkel Mara Ulu Kelang, Jalan Keramat, bulan April 2009. Jadi begitulah tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan sedia maklum akan perkembangan semasa. Kita sedang dikejutkan dengan keadaan di mana anggota polis senantiasa dipersalahkan. Tetapi bila mana berlakunya kejadian di mana anggota polis sendiri menerima kemalangan, maka tak adalah pula hebohnya. Siang malam pagi petang mengadakan press conference sana, press conference sini. Jadi saya datang ke sini untuk mendapatkan gambaran perkara sebenar yang berlaku daripada pihak polis ni. Pengorbanan pihak polis tidak dihargai oleh masyarakat awam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan teruskan siri penggambaran temu ramah dan wawancara dengan anggota polis yang lain, di mana pengorbanan mereka ini sebenarnya tidak dihargai oleh pihak-pihak, terutama seperti macam peguam-peguam yang sekarang ni kita nampak berkerumun di Shah Alam menangani satu kes. Jadi insya-Allah saya akan sambungkan lagi wawancara ini. Terima kasih tuan di atas feedback ini. Insya-Allah saya akan sambung rakaman saya selepas ini. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya adalah Ketua Polis Balai Ampang Jaya, Tuan Nur Azman, ya. Tuan Nur Azman mempunyai gambar kopral yang disebutkan oleh tuan kita tadi. Sila kita tunjuk. Untuk makluman Cik Zainal, ya. Ini adalah gambar kopral saya, satu kopral yang paling baik yang pernah saya miliki di balai ini. Terang, tapi inilah keadaan dia sekarang. Sedih. Sudah setahun lebih terlantar di atas katil, tak boleh bergerak dan tak boleh bercakap. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kopral kita yang sedang terlantar sakit koma selepas dilanggar lari oleh
seseorang yang masih bebas di sana. InsyaAllah beruniform. Masa dilanggar lari. Jadi macam mana keadaan kesihatan beliau sekarang? Dia masih macam tu lah. Hanya boleh minum susu aja lah. Dan tak boleh bergerak. Dan hanya terlantar betul lah, dah setahun lebih. Bermakna pada yang baru-baru ni ahli polis, pada perayaan ahli polis yang baru ni, OSPD, dan kami semua pergi melawat dia lah. Tapi keadaan dia masih lagi macam tu. Apa yang saya kesalkan sangat ialah tentang orang awamnya. Semasa kejadian macam yang dimaklumkan oleh OSPD saya tadi, dia memakai uniform lengkap, kemalangan dilanggar, tapi orang awam nampak, tapi bila nampak berpakaian polis, dibiarkan macam tu saja, tanpa bantuan daripada orang awam. Itu yang mengecewakan lah. Sebab kalau diberi bantuan awal, mungkin keadaan dia tak dalam sekarang macam ni, tak seteruk begini. Itu yang menyedihkan lah. Inilah realitinya tuan-tuan. Anggota polis yang bertugas siang dan malam menjaga keamanan dan keselamatan kita. Kita selamat, selesa di rumah masing-masing. Tetapi anggota polis keluar bertugas dan terdedah kepada segala macam bahaya. Dan bila terlibat dalam keadaan macam ini, tak adalah pula orang yang nak sibuk, yang nak datang bantu. Tetapi bila mana berlakunya sesuatu kejadian di mana mungkin ada kesilapan sedikit daripada anggota polis, makanya seluruh orang-orang yang sentiasa nak mencari masalah dan cari kesalahan orang lain, terutamanya anggota polis, datang hadir, membuat segala macam press conference dan gitu, menghantam pasukan polis. Jadi saya Zainal Abidin, sebagai penulis blog Mahaguru 58, saya akan sampaikan pada tuan-tuan keadaan sebenarnya di mana pengorbanan dan jasa anggota polis ini tidak dihargai oleh sebilangan masyarakat kita, terutamanya mereka yang sentiasa memandang serong tanpa mengambil kira akan jasa dan pengorbanan bakti mereka ni sekian lama ni. InsyaAllah akan saya sambung wawancara ini dengan anggota-anggota yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia Kopral Khalid Cik Ros, yang anggota Balai Polis Ampang yang telah terlantar sakit koma selepas dilanggar lari. Sudah setahun ya. Dan inilah dia Kopral, dalam keadaan tidak berupaya untuk bertutur, terlantar. Dalam keadaan ini, ini isteri beliau. Sila tuan tanya. Bismillah. Apa ni, selain daripada bantuan dia, apa bantuan setakat ni yang diberi lah kepada polis dan Bantuan, itu saja. Tak ada kata daripada bantuan-bantuan luar yang lain ke, datang secara persendirian, datang berakak ke bantuan ada ke? juga. Dan daripada mana? Daripada Yunus. Oh, Datuk Aziz. Datuk Aziz yang tu. Oh, tu adalah. Yang lain selain daripada tu? Macam tu tak ada. Macam mana perbelanjaan untuk macam ni? Semua ada bantuan apa ni? Ada masalah ke apa ke? Nak menjaga Cik Khalid ni? Buat masa ni biasa je lah. Anak-anak macam mana? Anak-anak ni 3 sekolah lagi lah. Dia sekolah lagi. 2 polis. Satu lagi sekolah tamat. Boleh lah, setahun lebih lah macam ni kan. Ada tak daripada orang awam ke, ataupun daripada badan-badan NGO ke luar datang? Tak ada siapa yang bantu rasanya. Hanya polis dan Baitul Mal sajalah. Begitulah tuan-tuan, keadaan di mana isteri Kopral Khalid sedang menjaga, sedang menjaga suami beliau yang terlantar sakit sekian lama ini tanpa bantuan dan perhatian daripada pihak-pihak yang mana yang sekarang ni. Kalau kita tengok, kalau kata anggota polis yang dipersalahkan, makanya ramailah berkampung menghebahkan keadaan. Tapi bila mana anggota polis sendiri yang kemalangan setelah berjasa kepada negara sekian lama ini, tak ada pula mereka datang beria-ria nak memberi bantuan dan menghulurkan bantuan. Puan, boleh puan bagi nama dan nombor telefon
supaya orang yang melihat ini boleh memberikan bantuan pada puan. Nama? Nama saya Satuna. Nombor telefon 014 223 5120. 014 223 223 5120. 5120. InsyaAllah. Kenapa kena diikat tangan dia dia? tarik tiup. Oh, dia tarik tiup. Oh, dia ni. Nak masukkan tu masalah lah. Kau panggil orang pasang 100 lebih jas. Tiup tu. Dia boleh makan apa? Susu je. Susu aja. Dia makan ni. Ginilah suasana di mana kalau kita tengok pengorbanan seorang anggota polis yang jarang mendapat liputan media massa. Awal pagi dulu kan kemalangan kan, awal pagi jam 29 hari bulan 4 2009 bukan pukul 1 lebih kan. Balik kerja lah. Balik kerja 1 pagi. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton video ini, maka sedarilah bahawasanya tugas seorang anggota polis dan pengorbanan anggota polis harus kita hargai dan berikan bantuan yang sepatutnya. Mudah-mudahan ada pihak yang mahu tampil memberi bantuan pada Kopral Khalid kita ini, insyaAllah. Tuan ada apa-apa tuan nak cakap tentang tugas Kopral Khalid bersama dengan tuan berapa lama tu? Saya dengan Kopral Khalid ni lebih kurang 9 tahun di Ampang, di mana ada satu anggota di mana merupakan satu anggota yang baik, berdisiplin, dan saya memang rasa kehilangan lah di atas apa yang berlaku kat atas dia ni. Rasa kehilangan. Dan daripada segi bantuan, kalau boleh saya minta pada badan yang boleh tampil untuk orang kata apa, memulihkan ingatan dia, untuk membantu. Sebab apa, setakat ni dia hanya diberi bantuan tu je lah, susu. Tapi macam mana nak supaya dia pulih dengan cepat, kita tak dapat bantuan daripada mana-mana pihak yang dapat bantu untuk memulihkan dia, ingatan dia. Mungkin ada orang yang pakar tentang tu, itu kita tak dapat bantuan daripada siapa-siapa pun. Dia berupaya bangun ke? Tak boleh. Jadi kalau macam dia buang air apa semua, pakai pampers lah sekarang. Dia pakai pampers macam tu. Itulah penderitaan Kopral Khalid kita tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pihak-pihak yang mana yang berkenaan sedar bahawasanya ada anggota-anggota polis yang sedang merana menderita selama setahun lebih lah. Dan tak ada pula pihak-pihak media nak beria, nak datang mengambil tahu tentang keadaan beliau. Jadi kata-kata akhir daripada tuan. Saya kepada masyarakat, hargailah pengorbanan polis, anggota polis. Kami cuba sedaya upaya untuk berkhidmat kepada masyarakat, untuk menjaga ketenteraman dan keselamatan orang ramai. Dan saya berharap sangat agar Kopral saya ini dapat sembuh. Dan ada jika ada mana-mana pakar, orang-orang persendirian atau mana-mana pertubuhan yang ada kemampuan untuk membantu memulihkan ingatan Kopral Khalid ni, saya sangat alu-alukan. InsyaAllah. Terima kasih tuan. Mudah-mudahan kita berdoa lah ya. Semoga Kopral Khalid mendapat bantuan daripada pihak-pihak yang berupaya memberikan bantuan, dan semoga Allah menyembuhkan beliau, insyaAllah. Dan pada puan, terima kasih sekali lagi di atas ini pun puan pun berjasa kepada negara juga, menjaga suami seorang anggota polis yang telah berkhidmat sekian lama. Sama-samalah kita memberikan bantuan kepada beliau, insyaAllah. Sekian dahulu daripada Mahaguru 58 di Pangsapuri dekat Pulau Kelang ni, Jelatik. Ya, insyaAllah. Apa alamat rumah sini? Nombor 111 Blok 9 Taman Keramat, Jalan AU 1A Pahang 1. InsyaAllah. Terima kasih puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gerak-gerak tapi tak boleh bangun. Bangun tak boleh, jalan tak boleh. Itulah kau dapat kan terapi ke apa yang pakai. Kita tengok nanti yang apa tu ni kita akan serahkan. Ada orang sekarang ada tadi daripada Persatuan Penduduk Saudatan Peniaga Pandan Jaya. Tapi diorang dia tanya, mungkin Cik Khalid dia dapat kot yang aksiden balik kerja tu. Apa? Borang. Itulah. Kalau orang kena polis tembak orang, rebut orang datang pergi tolong orang. Tapi dalam keadaan ni tak ada siapa pun nak bantu, nak beritahu boleh claim ni ke, claim itu ke. Tak masalah kan. Terlantar lah. Anggota kita. Saya lagi tak tahu apa tu. Orang cakap kau tak buat. Saya pun tak tahu benda-benda tu pun semua. Ya. Yang pakar-pakar. Dia kata ni ada borang-borang. Borang apa lah. Yang untuk orang balik accident kan dia dapat dia kata akan dapat juga tu apa insurans untuk pekerja yang balik ada kemalangan ni. Perwira. Insurans apa semua tak ada dapat apa. Tak ada. We need to check into that. Follow up. Koperasi ada kan? Koperasi dapat tuntutan kan? Koperasi polis. Insurans? Ha, Tak ada. Tak ada insurans ke koperasi polis? Tak tahu, tak dapat lagi. Tak Ada, tahu. tapi ada buat tak? Itu ada buat saya. Tak tahulah kan ni yang buat koperasi ke tak. polis ada. Cuba follow up lah. Koperasi polis ada buat. Dia kata borang perwira dia kata mungkin boleh dapat sebab ada orang dapat. Bampasan apa pun Tak ada. Itu saya pun tu ada orang semua tanya, itu saya tak dapat apa-apa. Ada kalau dalam tugas. Dia orang kata ada dapat. Dia kata ada orang dapat. Macam mana Khalid tak dalam dapat? mesyuarat dia kata tengah tahu urus lah apa. Tahu daripada tabung perwira lah. Tak ada Cik, tak satu apa ni pun tak ada. Dia kalau anggota polis Insurans tak ada, kemalangan, dia ada hospital khusus tu for treatment, tak ada. SKL tak ada. Kerjaan je lah. Ya. Hospital kerjaan, dah habis hospital kerjaan tu kalau dah ni macam ni lah. Awak rasa tak ada. Itulah. Isteri lah, terserah kepada isteri lah yang nak menjaga, nak ni, nak memulihkan ni tanpa bantuan daripada orang kata lah, tak tahu lah nak cakap sekarang itulah. Memang kalau jadi susah polis. senang memang saya lah. Itulah, mudah-mudahan pihak-pihak yang berwajib tu, yang mana yang mendengar dan menonton apa ni video ni, silalah tampil, nanti saya siarkan nombor telefon isteri Kopral Khalid. InsyaAllah. Tak dapat kalau wayang terapi yang pandai dia boleh berdiri kan, atau mana boleh memulihkan ingatan dia. datang nak bantuan kan. Bantuan itu yang diperlukan tu. Fisioterapi. Fisioterapi ke apa. Untuk urat saraf kan. Ini kira yang jadi pakar fisioterapi isteri dia lah jadi pakar. Yalah, tu. yalah. Tak ada siapa yang nak ni nak memerlukan bantuan. Ya, kaki-kaki dia yang mana saya tahu je lah. Okay. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya Zainal Abidin, penulis blog Mahaguru 58 bersama dengan isteri kepada Khalid, Kopral Khalid. Assalamualaikum puan Satunah ya. Jadi saya pertama sekali saya menyampaikan apa ni tanda kesal saya lah. Sebab pihak orang awam, terutamanya pihak-pihak media dan juga NGO tidak menyusul kes Kopral Khalid yang terlantar sakit sekian lama ini. Pada berapa hari bulan tu yang di Kemalangan? Di Kemalangan pada 29 bulan 4 tahun 2009. 29 hari bulan 4 tahun 2009. Dan selama setahun ini pihak mana yang datang memerlukan bantuan? Polis Sampang, Polis Sampang, Baitul Mal, dengan Datuk Aziz. Datuk Aziz ya, menyampaikan bantuan kerusi roda lah. UMNO juga ada juga. UMNO mana? UMNO Muar. UMNO Muar, terima kasih lah. Jadi pihak-pihak daripada macam parti-parti politik ke apa ada datang memberi bantuan selain daripada UMNO? Tak ada. Macam mana puan menanggung kos perubatan ni? Adakah puan sedang bekerja? Tak. Dengan bantuan daripada Baitul Mal lah.
Kos perubatan bagi Kopral Khalid ni sebulan dalam anggaran berapa yang diperlukan? Sebelum dapat bantuan tu sebulan dekat RM2,000 juga. Belanja dia. Belanja dapat perubatan. bantuan ni agak Meringankan sikit. Berapa jumlah bantuan yang dapat daripada Baitul Mal? Saya dapat susu dengan pampers. Susu dengan pampers lah. Itu tuan-tuan, hanya susu dengan pampers saja. Itu pun alhamdulillah Baitul Mal bantu. Kalau tidak, tak ada siapa yang nak ambil tahu tentang seorang anggota polis yang terlantar. Tuan-tuan boleh dengar tu. Beliau sedang menderita sebab dia mengalami kecederaan kegaran pada otak dia. Itulah tuan-tuan, kisah yang mana tuan-tuan takkan dengar ataupun takkan dapat tonton di dalam media masa perdana ataupun di media alternatif. Takkan tuan-tuan nampak yang mana yang sekarang orang-orang yang sedang sibuk mengatakan polis kejam, polis bertindak ikut suka hati. Takkan tuan-tuan dengar mereka datang mengambil tahu tentang seorang anggota polis yang terlantar sekian lama ini. Yang saya boleh buat adalah sampaikan keadaan seorang anggota polis yang telah kemalangan dan terlantar, mengikut daripada cerita yang saya dengar daripada tuan kita tadi, Tuan Nur Azman. Kopral Khalid dilanggar dan dibiarkan sejam di situ di tempat kejadian tanpa siapa pun daripada orang ramai yang lalu lalang memberikan bantuan pada beliau. Jika sekiranya dapat diberikan bantuan pada dia pada waktu itu juga, mungkin tak seteruk gini keadaan beliau. Jadi kita kat luar sana tu bila mana dengar berita, jangan pergi dengar sebelah pihak saja. Kena fikir bahawa ini dah contoh, salah satu contoh di mana seorang anggota polis yang telah berjasa kepada negara, menjaga keselamatan kita semua, terlantar sakit begini, dan isteri beliau kesorangan membantu dan menjaga suaminya. Maka jika adalah pihak-pihak di luar sana tu yang mana berkeupayaan untuk membantu keluarga ini, silalah tampil, berjumpa, menghulurkan bantuan pada Puan Satonah. Nombor telefon tadi 014 223 5120. 014 223 5120. Bagi pihak anggota masyarakat lah, saya minta kepada NGO, pada parti-parti politik yang mana juara rakyat ni, datanglah, tunjukkan proof that you practice what you preach. Buktikan bahawa tuan-tuan benar-benar prihatin tentang nasib rakyat. Kopral ni pun seorang rakyat juga, dia telah berjasa kepada negara, dan inilah sampainya masa tuan-tuan kena berjasa balik pada dia. InsyaAllah puan kita akan menghibahkan keadaan Kopral ni kepada pihak umum supaya ada yang bergerak hati untuk datang membantu. Bagi pihak diri saya mengucapkan terima kasih kerana puan sudi jaga suami sekian lama. Semoga Allah murahkan rezeki dan selamatkan puan semua ni. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu yang tiup tu nak ganti berapa kali? Yang tiup ni 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kena ganti tu belanja dia berapa tu? Ini bayar dengan tiup ni yang untuk kalau 6 bulan RM60. Jadi selain daripada tu, susu jenis apa yang beliau boleh minum? SR je. SR. I see. Okey, terima kasih puan.